yang masih tanya macam mana dia biasa kalau dia ni anak muda lah. Anak muda ni jarang datang masjid. Nak tengok anak muda. Anak muda pun jarang datang masjid kan. Yang datang masjid ni yang berjiwa muda kan. Berjiwa muda, berfizikal tak berapa muda kan. Yang muda betul-betul umur 20-an, belasan tahun itu jarang datang. Dan kita tak tahu kenapalah kan. Padahal zaman Nabi SAW itulah golongan yang paling banyak meramaikan masjid. Sebab dia masih kuat, dia masih bertenaga. Baik. Bila anak muda jarang datang masjid, maka hari ini kalau tiba-tiba ada anak muda yang rajin datang masjid, orang akan rasa takjub. Orang rasa wah bagusnya dia, hebatnya dia selalu datang masjid. Jadi yang bertanya soalan ni anak muda yang memang selalu datang masjid. Jadi bila macam tu pandangan manusia, akhirnya dia kata setiap kali dia balik dari masjid, kalau ada orang tanya datang dari mana, dia akan kata adalah. Sebab dia tak nak timbul perasaan oh aku bagusnya aku balik dari masjid kan. Orang lain tak pergi masjid, orang muda lain pergi lepak-lepak, pergi jalan-jalan, pergi tengok TV, main game. Jadi dia jawab adalah. Soalannya tu boleh tak dia jawab macam tu? Kadang-kadang dia kata balik berniaga, kadang-kadang dia kata pergi jalan sikit tadi kan. Macam-macam jawapan, tapi dia tak mau jawab dia datang dari masjid. Dia takut riak. Baik, boleh tak macam tu soalannya? Baik, nombor satu, kalau tanya boleh atau tidak dalam persoalan dosa atau tidak, itu tak dosa selagi mana tidak berdusta. Jadi kalau jawapan tu untuk melindungi kebaikan dia, tetapi jawapannya isinya bohong. Contohnya dia kata balik dari kedai, padahal tak pergi kedai pun, itu dah bohong. Itu jadi dosa. Jadi kalau misal dia kata adalah, itu belum dosa lagi kan? Atau dia kata jalan tadi, memang tadi jalan pun, dari masjid jalan kaki kan? Tak dosa lagi. Tapi dia sebenarnya orang beriman ni, dia tak perlu melindungi sampai macam tu sekali. Dia melindungi kebaikan amal ibadah tu ketika mana amal ibadah itu adalah benda-benda yang kita katakan memang luar biasa. Sebenarnya ke masjid tak luar biasa, cuma zaman kita anggap dia luar biasa. Anak muda ke masjid itu hebat, itu baik gitu. Jadi jiwa orang beriman ni sebenarnya, kalau amal ibadah tu kita buat dan kita selalu buat, kita sepatutnya tak ada apa-apa perasaan lagi. Kalau orang puji malah kita heran kan. Orang kata bagusnya awak rajin pergi masjid, kita pun rajin pergi masjid bagus kita ada rasa heran gitu kan. Maknanya kita tak rasa itu satu yang baik, satu yang hebat gitu. Jadi kena ingat bahawa apatah lagi kalau sampai takut orang kata baik, akhirnya tak datang masjid. Yang itu pun riak. Sebab yang namanya riak adalah ketika mana kita melakukan sesuatu kerana manusia, itu pun riak. Atau kita meninggalkan satu kebaikan, satu amal ibadah kerana manusia, itu pun dikatakan riak. Kita tengok muka surat 133 dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Salah satu daripada bagaimana Allah menjelaskan, Allah melihat zarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil-kecil kebaikan walau sebesar zarah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi nilainya adalah sebesar zarah. Yang kita pernah sebut sebelum ni, burung yang membawa air untuk memadamkan api yang menyala pada Nabi Ibrahim, itu pun dia jawab ketika mana dipertikaikan, adakah air yang kamu bawa dengan paruh kecil kamu ini boleh memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Jawabnya, paling kurang aku di hadapan Allah nanti ketika ditanya tentang usaha aku dalam melakukan kebaikan, aku boleh jawab. Jadi usaha tu yang penting kan? Ada orang kadang-kadang sapu sampah, tapi dia tengok angin kuat kan, duk datang balik sampah, akhirnya kata baik tak payah sapu. Tak, sapu sampah walaupun tak bersih-bersih, itu pun dinilai sebagai kebaikan. Sebab tu ada kisah salah satu daripada Wali Songo di Indonesia, Sunan Ampel. Mungkin ada yang pernah pergi ke tempatnya di Surabaya kan? Ada seorang kita kata dia pada zaman Sunan Ampel ni, dia tukang sapu sampah masjid kan? Makamnya, kuburnya ada di masjid Sunan Ampel tu 9 ke 11 gitu. Sebab dia
kita letak 9 lah. Dia orang letak dalam satu pagar, ada berapa kubur tu, semua kubur dia. Maksudnya apa? 9 kali dia mati hidup semula. Apa cerita dia? Baik, kerja dia hanya sapu sampah. Dia bukan ustaz, dia bukan siapa-siapa. Sapu sampah kat masjid, kan? Dia sapu, memang bersih masjid tu selama dia ada, sampailah dia meninggal dunia. Tiba-tiba masjid kotor. Lepas tu bila masjid kotor, orang bising, kenapa masjid ni kotor? Mana tukang sapu dia tak ada ke? Padahal dia tu sapu sampah tu ikhlas, tak ada siapa tahu dia sapu sampah, dan dia tak dibayar apa-apa untuk kerja itu. Dan kemudian bila disebut macam tu, dia hidup semula. Hidup semula, dan dikatakan daripada doa Sunan Ampel tu sendirilah, maknanya hidup untuk sapu sampah semula. Sapu sampai meninggal. Lepas tu meninggal, masjid kotor semula, orang bising, hidup semula dia. Kemudian sapu lagi, sampailah akhirnya beberapa kali dia meninggal dunia, sehinggalah kita katakan dikuburkan sampai ada banyak kuburan dia. Kubur dia ada banyak. Yang kita nak ambil kisah kat situ adalah keikhlasan itu kadang-kala menjadikan seseorang itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Itu yang dikatakan Allah melihat kepada hati. Jadi kan mesti ada amalnya juga. Amal perbuatannya ialah sapu sampah. Baik, sekarang Allah tengok dalam hati dia, waktu dia sapu sampah, apa ada dalam hati dia? Ada orang sapu sampah dengan perasaan bangga. Oh, aku rajin, tak payah tunggu orang suruh, aku dah sapu sampah kat masjid tu, tengku puan jemaah ni habis bersih licin, punyalah besar kan. Rumah sendiri tak sapu pun kan. Ambil sapu ke masjid sebab nak mati hidup semula kan. Tak. Itu kisah kan, bukan semua orang tukang sapu sampah masjid jadi macam tu. Ini cuma nak diambil iktibarnya, bahawa kedudukannya boleh mulia di sisi Allah hanya dengan perbuatan yang sangat simple, asalkan hatinya betul-betul ikhlas. Itu dimaksudkan dengan Allah melihat hati. Baik, sekarang kalau kita masak misalnya, masak ni orang ada macam-macam niat. Ada yang masak dengan niat nak masak sebab dah biasa masak, ada yang masak dengan niat nak bagi makan kepada keluarga, nak masak sedap-sedap supaya keluarga bahagia dan seronok dapat makan sedap-sedap. Ada yang memang masak untuk tujuan ibadah. Ada macam-macam tujuan dalam masak. Maka yang Allah tengok bukan perbuatan masak tu. Perbuatan masak memang perlu ada, tapi yang Allah tengok hatinya ketika memasak tu, apa yang ada dalam hati dia. Sama dengan datang kuliah. Perbuatan datang kuliah kena ada. Kemudian hati kita masa datang kuliah ni, apa tujuannya? Ada macam-macam niat. Kalau dibedah, dia keluarkan niat-niat tu berkumpul, kan? Kita boleh jumpa daripada niat daripada hujung kampung sehingga ke hujung dunia, dari 7 petala langit sehingga ke pusat bumi, kan? Segala bentuk niat ada, kan? Macam-macam jenis niat, kan? Jadi niat-niat inilah yang akan dinilai oleh Allah, kan? Jadi nilaian tu dilihat kepada sekecil-kecil niat tu, yang mungkin ada orang niat dia berubah-ubah. Mula daripada step bangun tidur tadi, niat dah nak datang kuliah, niat dia lain sikit. Hari ni nak datang kuliah lah, dah pakat semalam dengan kawan, kan? Tiba-tiba tengah duk bersiap-siap, bertukar niat. Aku niat kerana Allah lah, kan? Tiba-tiba bertukar, hari ni ustazah tak glamour datang, macam tak best je, kan? Lepas tu bertukar balik, tak kisah glamour tak glamour, yang penting aku nak ilmu. Bertukar balik, kan? Berubah-ubah tu dinilai oleh Allah, sampailah akhirnya kita datang ke sini walau dengan apa pun godaan sekalipun. Jadi maknanya sekecil-kecil perubahan itu semua ada nilai. Jadi agak-agak pahala kita ni sama tak walaupun sama-sama datang? Tak sama, tak sama. Itu juga yang akan membuatkan nanti balik kuliah ni pun hasil tak sama. Sebab hasil tu pun bermula daripada niat kita juga. Sebab tu nanti balik kuliah, kan, ada yang faham kod lain, ada yang faham A, ada yang faham B, fakta sama tapi kefahaman berbeza. Itu pun hasil daripada niat kita. Sebab tu niat kita kemudian kita iringi dengan doa, kita minta supaya Allah bagi kepada kita kefahaman yang baik, dan kemudian yang lebih baik lagi adalah kita mampu untuk mengamalkan kefahaman kita tu, kan? Sebab kita hari ni datang ke pengajian-pengajian di mana pun kita nak kutip ilmu, bukan kita nak kutip pengetahuan. Kalau pengetahuan boleh kutip kat YouTube, pengetahuan boleh kutip kat Google, kan? Ataupun tarik mana-mana buku, ambil je dalam tu. Apa beza ilmu dan pengetahuan? Kalau Melayu kita sambung ilmu pengetahuan, ya. Oh, tak dengar. Jadi macam mana?
Kena dekatkan. Okey. Mic ni dia makin lama makin kendut. Okey, kena betulkan. Baik, boleh. Tu kuat sikit. Ya? Pegang. Tak apa, boleh. Maknanya kena sentiasa baiki lah ni. Sentiasa betulkan. Pegang dia punya speaker ada lubang ni, okey, cuma bila dia turun saya kena naikkan balik lah maknanya. Dia kalau orang lelaki pakai, dia padat letak kat telinga. Kita tudung licin, dia gelongsor. Tak apa, tambah pekerjaan. Tak dicipta lagi speaker mic khas untuk wanita bertudung. Mungkin ada tali ikat ke, kita tak tahu. Kat mana-mana pun biasanya gitu lah. Kuliah mana-mana pun biasanya saya kena baiki. Cuma tak tahu sampai tak dengar kat luar. Baik, kita teruskan InsyaAllah. Itu kita kata nilaian dalam menilai setiap amalan kita. Jadi maknanya sekarang ni kalau nak buat kebaikan, jangan fikir alah ni sikit-sikit je, dak, buat saja. Kalau nak dalam bab maksiat, jangan rasa ini makruh saja. Makruh apatah lagi. Makruh ni maknanya Allah tak suka. Makruh Allah tak suka. Jadi kalau Allah tak suka, kita kalau orang beriman sebenarnya tak ada perasaan oh ini makruh saja. Tak. Kita tinggalkan terus. Sebab Allah tak suka. Kita kan kat dunia ni nak buat benda-benda yang Allah suka sahaja. Baik.